Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah masuk di dalam minggu yang keempat. 我们感谢神，本周我们进入7 Kita 月 boleh 份第4 beribadah 个礼拜， secara offline. 就是离线的聚会。 Siapa yang hadir selama 4 minggu? 谁在 Secara 谁在 offline. 一连4个礼拜参加我们的离线 Ya 聚 lumayan 会？ lah ya. Yang di rumah yang beribadah selama 4 minggu. 在家里的，在 Ya. 家里的， Yang di 参 rumah 加离线的聚会。 biarlah Tuhan yang melihat ya saudara, karena saya tidak bisa melihatnya. 愿神检查我们的心。 Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, hari ini kita akan memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. 当我们进入今天早上这讲道的时间，我们再次求圣灵帮助我们，让我们能够懂得他的话。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. 天父，我们来到您面前， Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari demi hari Tuhan memelihara kami. 我们感谢你一日复一日，你还是保护我们。 Meskipun kami tahu ya Tuhan bahwa kami sedang menghadapi keadaan yang sulit. 虽然你知道我们正在面临困难的时刻， Tapi benar seperti pujian yang kami telah nyanyikan di hadapan Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. 但是刚才我们所唱的诗歌是正确的，你的信实从来未曾消灭。 Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa ada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami. 你是美善的上帝，时时刻刻与我们同在。 Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 此时此刻，我们要在你面前学习你的话。 Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun yang akan menerjemahkan. 求就带领我们讲道的、翻译的都同感一灵， Kiranya kami boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. 让我们讲话是按照你赐给我们的话。 Dan jemaat-Mu sekalian yang mendengarkan boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. 在座的弟兄姊妹们也蒙福。 Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan siap mendengarkan firman-Mu. 天父，我们来到你面前，准备聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名求祷告感恩。 Saudara, tema kita hari ini adalah menabur damai sejahtera. 弟兄姊妹们，今天早上的主题呢，就撒平安的种。 Secara sederhana kita memahami damai sejahtera adalah di mana kita mengalami sukacita, keadaan tenang, senang. 简单来说，平安呢，就是我们经历一个宁静、一个喜乐的状况之下。 Tetapi saudara, kalau kita membandingkan dengan keadaan kita saat ini, 如果我们跟我们今天处于的境况来相比， di mana kita bergumul dengan khususnya dengan pekerjaan kita, dengan hal-hal yang sangat menyulitkan kita. 我们正在跟我们的工作、我们的情况挣扎当中。 Secara nasional bahkan secara dunia kita mengalami satu keadaan ekonomi yang sangat sulit. 我们全国甚至全世界面临一个不景气的经济状 Banyak 态。 yang kehilangan pekerjaan atau bergumul dengan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. 有的失业，有的在挣扎如何来满足他们家庭的需要。 Dengan keadaan demikian, masih adakah damai sejahtera, saudara? 在这样的情况之下，还有平安吗？ Mungkin di antara kita yang sedang gelisah dan berputus asa karena segala pergumulan yang kita hadapi. 有的在挣扎，正在面对的事情。 Dan kita bertanya-tanya kapan situasi ini bisa berlalu. 我们就疑问这样的情景什么时候结束？ Saudara, saya mau katakan bahwa di dalam keadaan demikian sulit akan kita berkata bahwa kita
jangankan memiliki menabur damai sejahtera, punya damai sejahtera sendiri mungkin kita tidak punya. 我再一次说，在这样的情况之下，你就不要说要杀平安的种，我们连那个平安在我们自己心里都没有。 Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. 这就是以色列人从巴比伦被掳之地回来所面临同样的情 Mereka 况。 diminta untuk melakukan pembangunan bait suci kembali. 他们被要求来重建圣殿， Tapi mereka di dalam keadaan yang takut karena mereka sangat lama ada di pembuangan. 但是他们正在惧怕当中，因为他们在被掳之地已经经过了多年。 Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 但是神就对他们说：“我要使你成为多国的祝福。” Saudara, sama dengan kita saat ini, kita pun di dalam keadaan yang sulit. Tapi kita akan membahas, mempelajari bagaimana kita menabur damai sejahtera di dalam keadaan yang sulit. 我们也是一样的，在很困难的情况之下，神要求我们要在这样的情景要撒平安的种。 Kita akan membuka firman Tuhan dari Zakaria 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. 我们一起来打开圣经撒迦利亚书8章。 Zakaria ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. 撒迦利亚书8章9到17节。 Saya akan membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dan Pak Cekian akan membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur memberi hasilnya dan langit akan pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. 14节，万军之耶和华如此说：你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定义降祸，并不后悔。现在我照样定义施恩于耶路撒冷和犹大家。你们不要惧怕，你们所当行的是这样：个人与邻舍说话诚实，在城门口按之理判断，使人和睦。谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱其假事，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹， pada hari ini kita akan belajar dua hal melalui firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. 今天我们要从刚才我们所读的圣经学习2件事情。
Yang pertama adalah kita melihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, khususnya di dalam ayat 12, bahwa Tuhan akan menabur damai sejahtera di antara bangsa Israel. Maaf, Rudy, tolong oh ya sudah. 第一，我要从刚才我们所读的经文里说，神要在我们当中撒平安的种子。 Firman Tuhan berkata, Aku akan menabur damai sejahtera. 这里说神要撒平安的种。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan di Babelonia. 我刚才说了，以色列人在70年里在巴比伦背负。 Mereka karena melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka dibuang, disingkirkan di tanah Babel. 因为他们行耶和华看为恶的事情，所以神就把他们扶到巴比伦去。 Saudara, mereka di Babel tidak sedang rekreasi atau sedang melihat-lihat Babelonia saat itu. 他们在巴比伦不是旅行，不是观光。 Mereka adalah budak yang mereka adalah budak yang dipekerjakan oleh orang-orang Babel. 他们在巴比伦成为奴隶，在那里他们是做苦工的。 Bukan hanya itu, saudara, mereka tidak akan leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. 不仅如此，他们就不方便来到神面前敬拜他。 Dan itu berlangsung selama 70 tahun. 这个时间长达70年。 Saudara, waktu yang sangat lama dan itu membuat mereka sangat menderita. 这个70年是非常长的时间，使他们受苦。 Mungkin setiap harinya mereka akan berkeluh kesah dan berseru kepada Tuhan, kenapa kami harus mengalami penderitaan seperti ini? 也许他们每天向神发怨言，说为什么我们会经历这样的困难？ Seperti penderitaan kita saat ini, saudara, kita berseru kepada Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus di rumah? Kenapa saya harus mengalami seperti ini selama berbulan-bulan? 就好像今天我们所经历的事情，我们经这个病毒的疫情，说我为什么要这么久、这么多月在家里呢？ Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini membawa kita untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan atau ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel tidak untuk selama-lamanya. 但是这里我们看到，当神向以色列人发怒，不是到永远的。 Tuhan mengizinkan mereka mengalami untuk dibuang ke tanah Babel, untuk membuat mereka belajar akan ketidaktaatan yang telah mereka lakukan. 神允许他们背负到巴比伦去，是让他们学习他们不遵守神的结果是什么。 Tetapi kemudian setelah genap waktu Tuhan, saudara, saya katakan waktu Tuhan. 但是到了神的时候，我在说神的时候， Waktu Tuhan itu ada 70 tahun. 神的时候说70年。 Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-11, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. 第11节那里说到，但如今我带着余剩的民必不像从前，这是耶和华说的。 Dahulu aku murka, tetapi sekarang tidak lagi. 以前我是向他们发怒，但是现在不。 Karena itu di ayat 12 dia katakan, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. 第12节那里说，因为他们必平安的撒种。 Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa kita belajar dari sini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. 我们感谢神，从这里我们看见神是我们平安的泉源。 Bisa melewati keadaan seperti ini secara dengan waktu yang berbulan-bulan, sekali lagi adalah anugerah daripada Tuhan. 我们能几个月，我们能在多月的时间里经过这样的情况，乃是神的恩典。
Itulah juga yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di saat dia akan meninggalkan mereka. 这就是向主耶稣要离开门徒所说的话。 Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. 他说：“我留下平安给你们，我将平安留给你们。” Dan ini yang penting, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. 这是很重要的。他说：“我所赐的不像世人所赐的。” Kemudian diulang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. 后来最后他就说：“你们心里不要忧愁，也不要胆怯。” Saudara, kita melihat di dalam bacaan kita 我们就 ayat 看到刚才 9, 我 ayat 们 13, ayat 15. 我们就看到刚才我们所读的经文里第13节和第15节。 Di ayat 9 dikatakan kuatkanlah hatimu. Ayat 13 dikatakan jangan takut, kuatkanlah hatimu. Ayat 15 jangan takut. 在9节那里说应当手里强壮。第13节那里也说你们不要惧怕，手要强壮。第15节也再一次重复说你们不要惧怕。 Mengapa firman Tuhan datang kepada orang Israel melalui Nabi Zakaria seperti ini? 为什么神的话临到以色列人经过撒迦利亚先知呢？ Seruan untuk kuatkan hatimu, jangan takut dikatakan berulang, saudara. 这个不要怕，要强壮，是重复的说，为什么呢？ Ini menunjukkan bahwa keadaan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan saat itu, mereka mengalami satu ketakutan, satu kegentaran. 因为以色列人是从被掳之地回到耶路撒冷，他们经历的非常惧怕的情况。 Bayang-bayang selama 70 tahun di tanah Babel itu masih terbawa sampai ketika mereka kembali ke Yerusalem. 在巴比伦经过的70年的隐蔽，一直随着他们到耶路撒冷。 Karena sekali lagi saya mengatakan bahwa di Babel mereka dijadikan mereka sebagai budak. 刚才我已经说了，他们在巴比伦是成为奴隶的。 Karena itulah ketika mereka dibawa kembali ke Yerusalem, bayang-bayang itu, trauma itu masih terbawa. 所以他们到耶路撒冷的之后，那些做奴隶的情况还是随着他们到耶路撒冷。 Sehingga hari-hari mereka penuh dengan ketakutan dan tidak bisa untuk melakukan apapun. 所以他们的日子是充满的惧怕，没有什么可以做。 Tetapi syukur kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan berkata, aku tidak seperti dahulu. 但是这一次，神说：“我不像以前那样。” Sekarang aku akan menabur damai sejahtera di antara mereka. Bahkan ayat 13 dikatakan, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. 神不但说要在他们中间撒平安的种，在13节那里说到，犹大和以色列家，你们从前是在列国中成为咒诅的，照样我要拯救你们，使人称你们为有福的。你们 Saudara, ini adalah satu janji yang indah diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada saat itu. 弟兄姊妹们，这是神向以色列人所应许的美好的应许。 Sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya, Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. 我在说，神爱他的子民，神爱他的儿女们。 Dia tidak akan membiarkan untuk selama-lamanya setiap orang yang percaya kepadanya mengalami penderitaan. 他不会让他孩子信他的人永远受苦的。 Demikian pun keadaan kita saat ini, saudara. 我们现在的情况也是如此。 Yakin nggak bahwa corona ini akan berlalu? Corona akan berlalu.
让这个新冠病毒要过去。 Saudara, akhir-akhir ini saya sudah tidak mau melihat angka-angka penambahan positif, saudara. 弟兄姐妹们，我最近不再要看电视里所报道的数字， Karena itu sangat bisa membuat kita, aduh kok nambah lagi, makin nambah. 因为看了这样的数字，就会使我的心里惶惶这么一直增长。 Tetapi saudara, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama yang telah menolong bangsa Israel di dalam Zakaria yang kita baca pada 今 hari 天 ini. 我们被提醒，神是同样的，以前他如何带领以色列人，现在他还是要带领我们。 Kita percaya bahwa apa yang kita alami saat ini juga Tuhan akan berkata kepada kita bahwa Tuhan akan mendatangkan menabur damai sejahtera di antara kita. 我们相信，我们今天所经历的事情，神也是要对我们说，他要在我们中间撒平安的种。 Bagian kita adalah tetap mempercayai Dia, tetap percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. 我们的部分呢，就是要仍然相信他，仍然守住他的应许。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi saya mau berkata bahwa cara Tuhan menolong bangsa Israel tidak akan sama persis dengan cara Tuhan menolong kita. 我想告诉大家，神帮助以色列人的方法，未必像他今天帮助我们一样的方法。 Saudara, kenapa saya mengatakan demikian? Karena waktu itu yang mereka butuhkan adalah kebutuhan seperti pertanian. Karena itulah di ayat 12 dikatakan, maka pohon anggur akan memberi buah, tanah akan memberi hasil, langit akan menurunkan embun. 因为为什么会这样呢？因为当时以色列是以农为生活，在12节那里说，就是葡萄树必结果子，地土必有出产，天地必降甘露。 Kalau kita berharap Tuhan menolong kita sama seperti bangsa Israel, maka saya mau katakan bahwa itu akan membuat kita repot, saudara. Repot. 如果神要以前的方法来帮助我们，肯定我们今天就麻烦了。 Kalau saya nanam tomat, masa saya berharap buahnya anggur? 如果我种的是番茄，那结出来是葡萄树吗？葡萄果吗？ Ya mungkin bagus ya, saudara ya. Mungkin 也 nanam 许 tomat jadi anggur. 也许是 Enak 好的 juga,，你 saudara. 种的是番茄，所结出来是葡萄，那可能是好的事。 Tapi bagaimana yang punya toko, yang jualan makanan? Apakah semua jadi anggur, saudara? 那么 Jadi petani anggur. 那些卖食物的人呢，是不是都是长出葡萄 Sekali lagi Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kita. 再一次，神知道他将要所做的事情。 Bagian kita, saudara, adalah percayakah kita kepada pertolongan Tuhan. 我们的部分，我们是否相信他的帮助？ Yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini, 我们第二，从这里能够学习到的是， yang kedua yang kita bisa pelajari adalah di balik berkat ada perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. 第二，在神的祝福背后有命令。 Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kamu akan menjadi berkat, 当神向以色列人说你们要成为祝福的时候， karena aku telah menabur damai sejahtera di antara kalian. 因为我已经在你们当中撒平安的种， Tuhan tidak berhenti sampai di sana. 神不停留在那边。 Atau Tuhan tidak berkata bahwa sekarang kamu boleh melakukan apa yang kamu sukai. 或者神说，你可以随便做你所要做的事情。
Di ayat 16 dan 17 dijelaskan bagian apa yang harus mereka lakukan. 第16节、第17节说到他们必须做的事。 Yang pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. 第一，你们个人与邻是说诚实话。 Matius 5 ayat 37 dikatakan jika ya, katakannya, jika tidak, katakan tidak. 马太福音5章27节那里说到，你的话是就说是，不是就说不是，若再多说，就出于那恶者。 Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. 若再多说，就出于那恶者。 Mereka diperintah untuk berkata jujur seorang dengan yang lain. 神要求他们要说诚实话。 Hal yang kedua, laksanakanlah hukum yang benar. 第二，他们要按知理判断， Bertindaklah adil, saudara. 就是要做公平的事。 Ini adalah hal yang diminta Tuhan untuk mereka lakukan. 这就是神要他们所做的事。 Mereka tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. 他们不可以向别人随随便便乱来。 Meskipun sekali lagi saudara, di tanah Babel mereka diperlakukan demikian tidak adil. 虽然他们在巴比伦被掳之地有虐待他们， Tapi kini Tuhan meminta mereka untuk jangan meniru itu, tapi kamu harus melaksanakan hukum yang benar. 你不要效法他们，但是你要实行正确的法律。 Yang ketiga dikatakan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. 第三就是谁也不可以在心里有害邻舍的阴谋。 Jangankan melakukan kejahatan kepada orang lain, saudara. Merancang atau merencanakan saja itu tidak boleh. 你不要说你害别人，但是在心里你已经有阴谋了，那就不对了。 Keempat, janganlah mencintai sumpah palsu. 第四，你就不可喜爱起假设。 Di dalam Amsal dikatakan orang yang suka bersumpah itu adalah seorang yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan. 在箴言书那里说，喜爱发射的人，就是常常说谎言的。 Saudara, inilah yang diminta Tuhan untuk dilakukan sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan. 这就是神要求他们所做的事情。他们如果要被蒙福，他们就要做这4点里。 Kita perhatikan saudara, ini jangan dibalik. 我们 Melakukan perintah dulu baru diberkati. 这个是不要把这个颠倒，你就不要以为听从神的命令才蒙福。 Kalau kita melakukan perintah dulu baru kita diberkati, berarti kita mendapatkan berkat karena usaha jeripaya kita. 如果我们先实行神的命令才蒙福，那我们就会以为我们蒙福是靠我们的努力。 Tapi Tuhan memberikan berkatnya dulu, baru kemudian dikatakan, dan inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. 但是神是先赐福给我们，然后他就叫我们行他的命令。 Tuhan mau kita saudara waktu kita dijadikan sebagai anak, maka karakter kita, sifat kita, tindakan kita harus mencerminkan anak. 所以当神把我们当作他的儿女，那我们的性格、我们的行为就要像他一模一样。 Karena kalau tidak, Tuhan berkata bahwa itu semua dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata. 否则的话，神说这些是我所恨恶的。 Sebab semuanya itu kubenci, kata Tuhan. 否则的话，神说这些事情是我所恨恶的。 Sebenarnya kata yang dipakai adalah Tuhan itu jijik dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 其实正确的话，神看这些事情是为孽的事情。 Makanya seringkali kita di dalam khususnya di dalam perjanjian lama kita melihat dan di dalam Mazmur kita, Tuhan jangan berpaling daripadaku. 我们常常在旧约圣经里面，诗人常常说：“神啊，你不要掩脸不看我们。” Saudara, kalau
umat Israel, anak-anak Tuhan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak berkenan untuk melihatnya. 在以色列人时代，旧约时代，当以色列人行出耶和华所恨恶的事情，神就说我不两眼看你们，神就会 Bahasa Indonesia lebih halus ya Fun, saudara, ku benci. Itulah semuanya itu ku benci. Tapi sebenarnya kata yang dipakai adalah semua itu jijik bagiku. 在耶利文里面就说，这是我所恨恶的，其实是我所孽看的，我不愿意看的。 Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姊妹， Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi menolong kita untuk membawa kita menjadi orang-orang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. 但愿我们今天早上所分享的信息，我们是成为收到神的平安，也把平安赐给Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19. 所以在罗马书14章9节那里说， Roma pasal 14 ayat 19, Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 这里保罗劝告在罗马教会，他说，所以你们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。 Saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain dan membangun orang lain. 如果我们在生活里行出正确的事，那我们的正确的事会带给思维人平安。 Cara yang untuk kondisi kita saat ini, cara yang konkret yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menabur damai sejahtera itu adalah dengan mengikuti protokol kesehatan. 那我们现在最简单的事情，如何把平安撒给我们思维，那就要遵守礼。 Saudara, jangan sampai kita diberikan sedikit keleluasaan, tapi kita jadi bablas, saudara. 不要看政府已经放松了一些，那我们就放纵自己，随便要做什么事情都可以。 Sekali lagi kita bersyukur kalau kita boleh beribadah di gereja secara tatap muka seperti ini. 我们感谢神，我们再一次能面对面来举行聚会。 Karena jujur saudara, berkhotbah dengan bangku yang kosong itu sangat menyiksa. 说实在，在我讲到在空位置，实在很受苦。 Setiap kali rekaman yang saya lihat, Billy, Pak Luki, Diaken Irfan, Kiki. 每次我在空座位的时候讲到，每次我就看这4个人的面孔 ，Billy, Luki, Kiki 和 Irfan。 Kadang-kadang saya berharap saudara mereka sedikit melihat dan ada respon ya saudara. Tapi mereka lebih konsentrasi kepada kamera dan itu sangat menyiksa bagi kami pengkhotbah. 我多么盼望他们4个人能好好的听我讲到，但是他们没办法，还是要注意他们的摄影机。 Karena itu saudara, saya mau berkata pada hari ini, pada kesempatan ini, mengingatkan kita semua untuk tetap bisa menjaga protokol kesehatan. 所以我再一次呼吁你们要好好的守住卫生礼仪。 Jangan sampai berkata kita punya Yesus ya, Yesusku lebih besar daripada corona, saudara. 你不要试探上帝说，我有伟大的神，我的神比新冠病毒更大。 Darah Yesus menutup bungkus kita sehingga kita bebas dari penyakit. 主耶稣的宝血遮盖我们，我就免一切的病毒。 Saudara, saya mau berkata kepada kita bahwa darah Yesus tercurah di Golgota bukan untuk membuat kita berlaku sembrono. 但是我要再一次提醒你们，主耶稣在哥哥他山上所流的宝血，不是让我们随随便便过生活。 Sama dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan berkata, aku menabur damai sejahtera, aku akan menjadikan kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi
ada bagian-bagian yang harus kamu lakukan. 就好像今天我们所听的道，神说，神要在我们当中撒平安的种，但是神说，我要赐给你平安，你要成为多人的祝福。 Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita 神帮 tundukkan 助我 kepala 们， kita 也 berdoa. 赐福我们，我们再次低头祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah boleh renungkan pada saat ini. 我们在天上的父，我们感谢刚刚听你的道。 Biarlah roh-Mu yang kudus yang menolong kami ya Tuhan, Dan untuk boleh selalu mengingat dan melakukan firman Tuhan. 但愿圣灵不断的帮助我们来也记得你的话，也行在我们日常生活中。 Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh mengenal Allah yang penuh dengan belas kasihan. 感谢神，我们能够认识充满慈爱的神。 Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa taat dan tetap percaya kepada Tuhan. 就是帮助我们能时时刻刻遵守你的话。 Ini doa kami, ini syukur kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 这是我们的祷告，我们的感恩，奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。